wajib dimandi akan dia akan mayat tu. Wajib kena mandi. Dan kapan? Dah kita bongkar semua nak buat apa dah? Mandi dulu. Mandi akan dia akan mayat tu. Dan kapan? Lepas tu kita kapan? Dan disemayang atas mayat, lepas tu semayang. Sebab dia kalau mayat tu tak mandi lagi, kalau kita pergi semayang pun tak terpakai lah. Sebab masuk waktu sembahyang mayat tu dengan mandi. Bila tak mandi lagi, mana masuk waktu lagi? Lepas tu kita semayang tak pakai lah. Dia kena mandi dulu. Lepas tu kena mandi, lepas tu kapan, lepas tu semayang pula. Dan ditanam dia akan mengayak tu menghadap kiblat. Lepas tu kita kena tanam bagi dia menghadap kiblat. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab kita, dan setengah daripada bid'ah. Bid'ah ni perkara baru yang tak ada dalil. Hak tu orang panggil bid'ah. Benda yang baru diada-adakan, dalil tak ada. Maka nama dia bid'ah. Jadi dia bukan bid'ah ni Nabi tak buat saja, tak mesti juga. Jadi hak tu dia lebih umum lah. Kalau kita faham bid'ah ni benda baru yang diada-adakan, bukan mesti benda tu Nabi tak buat. Kalau benda tu Nabi tak buat pun, kalau ada dalil yang membenarkan, hak tu tak ada masalah apa. Kita kata baca Yasin malam Jumaat tu ada dalil. Dalil baca Quran. Lepas tu tak ditentukan masa. Lepas tu apa-apa lagi lah. Buat tahlil tu semua ada dalil. Bukan ulama kita susun ikut dan ambil dalam kitab Tuk Sami bubuh dalam tahlil dah. Ambil dalam kitab Hindu ke bubuh duk ni dah. Memang disusun dengan zikir, dengan bacaan Quran, dengan selawat. Tu semua tu ada dalil. Zikir, Quran, apa selawat tu ada dalil. Sebab tu tak dikhilafkan tentang bacaan tahlil tu, tak ada khilaf. Yang ada khilaf dia sampai dak pahala kepada si mati, hak tu ada khilaf. Adapun betul kita berzikir, kita baca Quran, kita meratik apa tu, hak tu tak ada khilaf pun. Depa ni saja duk perbesar masalah. Jadi bab masalah sampai kepada si mati tu ada khilaf. Kalau mazhab kita Syafi'i tak sampai kepada si mati pahala tu, kecuali kita berdoa untuk sampaikan. Sebab tu ulama karang pula doa. Ulama kita karang pula doa untuk sampaikan pahala tu kepada si mati. Kalau mazhab lain, mazhab Hanafi apa tu, mazhab kita tak, mazhab Hambali. Mazhab Hambali padan dengan niat. Niat cukup lah nak bagi pahala tu kepada si mati. Tapi mazhab kita dia ketat sikit lah, kena doa, minta baru boleh sampai. Jadi dia kata setengah daripada bid'ah yang jahat. Bid'ah yang jahat itu iaitu bid'ah yang jahat tu apabila dibawa turun daripada rumah, usung mayat ke kubur. Bila kita bawa turun mayat tu daripada rumah, bawa keluar rumah lah. Lalu tu dan lah ni mana rumah atas tu payah jumpa dah. Tak banyak, semua rumah bawahnya. Jadi bila kita bawa keluar rumah mayat tu, maka berjalan orang yang usungnya mayat tu. Orang yang usung mayat tu berjalan 1 langkah atau 3 langkah. Ada hak jenis dia buat selangkah berhenti, ada yang 3 langkah berhenti. Maka disuruh berhenti baca Fatihah sekali. Ni benda bid'ah yang jahat ni.
Nah, tang betul mana ni? Betul berhenti tu. Nah, tang tu yang tak boleh tu. Tang baca Fatihah sambil berjalan boleh baca. Nah, baca Fatihah untuk saya mati tu tak ada masalah tu. Nah, tang betul pi berhenti pula baca Fatihah tu. Berhenti tu hak tu tak boleh. Nah, sebab dalam hadis pun Nabi kata isra'u. Ya, Nabi kata hendak bersegera tiba duk berhenti buat apa? Nah, kalau duk dalam van tu bacalah Fatihah. Kubur nak pi jauh lagi, baca Yasin tak ada masalah apa. Jangan berhenti dah. Dia kata apa? Maka berjalan pula 1 langkah atau 3 langkah, maka berhenti baca Fatihah sekali. Dah jalan 1 langkah ke 3 langkah ke, berhenti baca pula sekali. Maka berjalan pula 1 langkah atau 3 langkah, maka berhenti baca Fatihah sekali. Maka selepas itu barulah berjalan terus. Nah, barulah berjalan terus. Nah, jadi dia 3 kali depa baca Fatihah. Nah, jadi yang betul bid'ah ni kat sini tang diri berhenti tu. Nah, bukan diri betul baca Fatihah tu. Nah, tang baca Fatihah hak tu tak ada masalah apalah. Pasal ayat Quran. Tapi tang berhenti tu pasal apa nak kena berhenti? Nah, hak tu yang tak dibenarkan. Maka adalah perbuatan yang demikian itu, perbuatan yang macam tu ya, yang demikian itu mana? Berjalan orang yang usungnya 1 langkah atau 3 langkah, maka disuruh berhenti baca Fatihah sekali. Nah, sampai habislah. Perbuatan yang demikian itu tu jika diqasadkan ibadah. Kalau kita qasak hak ni ibadah dah. Berhenti ni ibadah. Tang betul baca Quran tu ibadah lah. Tang berhenti tu. Nah, berhenti tu ibadah. Nescaya haram. Nah, jadi haram balik pula. Nah, habis. Sebab apa? Kerana kaedah. Nah, ada formula dia. Ni dia kena ingat. Nah, fiqh dia kena ingat lah. Walaupun kaedah aghlabiyah macam ni, dia kena ingat. Baru kita mudah nak boleh fiqh tu. Nah, barulah kita ni mudah nak orang kata apa? Nak mahir dalam ilmu fiqh tu. Dia jadi bakat malakah kita. Nah, tiap-tiap masalah yang kita mengaji mesti kita kena tahu kaedah dia tang mana. Kat situ barulah akan timbul bakat fiqh. Nah, tapi payahlah. Nah, payah. Dia makan masa sikitlah kalau mengaji gitu. Kalau kita macam saya duk main baca ni, kita baca masalah aja bagi faham masalah. Tapi kalau betul-betul nak erti fiqh ni, tiap-tiap masalah yang kita baca buat balik dekat kaedah dia. Sebab dia ada kaedah, dia tak lari pada kaedah. Kecuali sikit-sikit sangatlah masalah dalam fiqh ni yang lari daripada qawaid fiqhiyah. Nak kena mengaji pula kaedah fiqh, makan masa pula. Nah, tu kata kita mengaji habuan bagi reti ibadah lah. Nak reti nak buat cukup lah. Nak alim dia kena masuk pondok lah. Kena masuk pondok. Jadi dia kata kaedah. Ni formula dia mana tiap-tiap pekerjaan, tiap-tiap pekerjaan yang tiada disuruh oleh syarak. Nah, kita buat kerja ni kerja yang syarak tak ada suruh. Bukan ibadah pun tak. Dan bukan menolong pada ibadah. Nak tolong ibadah pun tak. Kalau tolong ibadah tak apa, macam lafaz niat. Lafaz niat tu dia nak tolong kita punya niat. Niat tu ibadah. Nah, maka kita talafuz bin niat. Nah, kita berlafaz dengan niat tu, sebenarnya hak tu nak tolong ibadah kita. Nak tolong niat kita tu, memudahkan niat kita. Tu disunatkan talafuz bin niyah. Disunatkan kita ni berlafaz dengan niat. Usalli fardhu maghribi. Hak tu tolong ibadah kita, tolong niat kita yang sebenar. Dan bukan wasilah, bukan perantaraan bagi ibadah.
Dia bukan perantaraan. Kalau dia perantaraan, kita kata apa? Wasilah ni perantaraan ataupun kita kata sebagai tangga lah. Tangga untuk kita buat ibadah. Makan nasi. Makan nasi ni untuk menguatkan kita ni sembahyang sunat contoh. Tu wasilah bagi ibadah. Kita cari ayak. Ayak tu untuk apa? Untuk berwuduk. Ayak tu wasilah bagi ibadah. Cari ayak, wasilah lah bagi ibadah kita. Kita pun pilah cari ayak. Cari ayak tu wasilah lah tu. Perantaraan bagi ibadah kita. Wasilah ni perantaraan. Jadi dia kata apabila diqasad jadi ibadah. Bila kita qasad, kita tuju hati kita. Kita sedang dalam hati kita ni. Tuju hati jadi ibadah. Kita kata, dalam hati kita pegang ni ibadah ni. Maka iaitu tiap-tiap pekerjaan tu. Hak tu haram. Haram hukum dia. Jadi dia mesti benda tu yang kita nak qasad ibadah tu, mesti benda tu memang diri dia ibadah. Ataupun dia ni tolong ibadah kita. Boleh juga jadi ibadah. Dah tolong ibadah jadi ibadah. Ataupun benda tu wasilah. Ataupun kita kata perantaraan bagi ibadah kita. Maka hak tu pun boleh jadi ibadah juga. Boleh jadi ibadah juga. Habis hang tu. Dan setengah daripada bid'ah yang karut pula. Bid'ah yang karut pula itu tak kala bawa turun mayat usung ke kubur itu bang. Bang. Jadi dia kata tak kala bawa turun mayat usung ke kubur. Usung nak pi kubur tu lah. Dia bang. Ni bid'ah karut. Tapi kalau buat turun dalam kubur, hak tu dia ada qil yang kata bang. Ada qil juga. Tapi hak ni buat turun mayat tu. Nak usung pi kubur. Kita pun tak buat ni kan. Kita pun tak buat. Nak usung pi ke kubur tu, bang dulu. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi hak tu bid'ah yang karut lah. Mungkin dia qiyah dengan musafir kot. Orang ni nak musafir ni, dia nak musafir ke akhirat dah. Kan orang yang nak musafir kan kita sunat bang. Kalau orang tak ada, kita sendiri yang nak musafir tu kita bang tak apa? Jadi bila orang tu nak musafir, kita duduk belakang, kita bang. Depa nak pergi mana ni? Nak pergi umrah bulan 12 ni, umrah lah. Umrah ke ataupun nak pergi Langkawi ke. Tak kira lah, dia kira nak pergi musafir lah. Jadi sunat kita bang. Untuk orang nak musafir. Boleh jadi ikut mereka faham kita, kawan ni mati ni kira nak musafir ke akhirat ni. Kita kena bang ni. Ni karut. Karut. Maka jika diqasad sunat, nescaya haram. Sebab apa haram tu? Kerana diqasadkan ibadah perkara yang bukan ibadah. Benda tu bukan ibadah, tapi kita qasad ibadah juga, maka haram hukum dia. Masalah kata qil. Qil ni qala ba'dul ulama ataupun qala ba'dul fuqaha'i. Tu qil. Kata sebahagian fuqaha. Dalam kitab fiqh ghalib bila sebut qil, ghalib dia dhaif. Dhaif. Sebab tu lagi dah bab dhaif ni pendapat ni. Kalau dalam kitab lain tak tentu. Kalau dalam kitab tauhid bila sebut qil tak mesti dhaif. Kadang dia hanya nak mengkhabar pendapat dia. Jadi dia kata qil, kata sebahagian fuqaha lah, ulama fiqh ni, dia kata apa? Sunat bang. Sunat bang tak kala bawa masuk mayat ke dalam kubur, ke dalam kuburnya mayat tu. Waktu kita buat turun ke liang tu, sunat bang ni qil lah. Ada pendapat itu. Ada juga. Maka iaitu qil tu dhaif. Dhaif.
Qil ni dhaif. Lepas tu yang muktamad mana? Dan yang ni pendapat yang muktamadnya yang tu tiada sunat. Yang muktamad yang tu jadi mubtada, tiada sunat tu khabar. Bermula yang muktamadnya yang tu ialah tiada sunat. Tak sunat apa? Tak sunat bang. Tak sunat pun kita nak bang waktu buat turun mayat ke dalam kubur. Tapi ada juga qil yang kata sunat. Adapun masalah kita buat keluar daripada rumah mayat tu lepas tu nak bang, hak tu tak ada. Tak ada qil dhaif apa pun tak ada. Habis hang tu. Dia ambil dalam kitab mana ni? Intaha Syarqawi. Syarqawi ala Syarqawi ala Tahrir. Tahrir. Ni kena beli. Syarqawi ala Tahrir. 2 jilid. Ni kitab pondok lah. Syarqawi kitab Arab. Susah sikit lah. Lagi dia kata apa? Dan sunat mengiring jenazah. Sunat mengiring jenazah ni benda-benda sunat ni yang berkaitan dengan kita selepas daripada kita dah semayang dah. Semayang dah habis dah. Lepas tu kita nak bawa pergi ke kubur tu lah. Ni dia ada benda-benda sunat. Dan sunat mengiring jenazah. Mengiring ni maksudnya ikut pergi sama lah. Tu sunat tu. Kita ikut pergi sama, bawa motor pergi, ikut lah. Dan ni orang bawa naik van. Kita naik motor ikut. Sunat. Sunat kita iring tu, ikut pergi sama ke kubur tu. Sunat mengiring jenazah bagi lelaki. Sunat tu bagi lelaki. Laki ya sunat. Orang lelaki ni. Hak perempuan macam mana lah? Dan makruh mengiring jenazah bagi perempuan. Ada pun untuk orang perempuan makruh. Dia iring jenazah pergi sekali kubur tu, makruh. Jadi untuk orang lelaki hak ni sunat hukum dia. Yakni tafsir kata makruh tu, yakni jika jenazah perempuan sekalipun, walaupun hak kita bawa pi tu jenazah perempuan, tu pun makruh juga perempuan iring. Makruh. Makruh perempuan mengiring jenazah tu dia apa? Makruh perempuan ni dia ikut pi sama iring jenazah. Tapi kalau perempuan tu hak suami dia mati, hak tu lagi bukan kata makruh lah. Memang tak boleh keluar pun. Dia duduk dalam iddah wafat dah bila tu lelaki mati. Awak nak kalau nak pi juga. Bukan ke lelaki tu nak mangkit hidup balik. Okey tak ada lah. Jadi habis. Dan jikalau jenazah ibu bapaknya, walaupun jenazah tu jenazah ibu bapaknya yang perempuan tu. Jenazah mak dia ni makruh tak? Makruh dia iring pergi sekali ke kubur tu. Pak dia sama juga. Dan anak dia sama juga. Dan saudara adik-beradik dia lah. Adik dia ke, abang dia ke, ataupun jenazah tu, mayat tu kakak dia ke. Hak tu semua tu makruh sekalipun. Tu royah tu. Royah, dan jikalau tu orang panggil royah pada kata makruh. Makruh tu sampai tahap mana? Penghujung dia. Walaupun jenazah tu jenazah mak pak dia. Walaupun jenazah tu jenazah anak dia sendiri. Walaupun jenazah tu saudara dia sendiri. Tu pun makruh. Makruh perempuan mengiring jenazah. Makruh perempuan ni dia iring jenazah. Makruh tu dia kata, makruh itu jika. Ni bermula makruh itu ialah jika. Gitu. Makruh itu, makruh mana? Makruh itu perempuan mengiring jenazah tu. Makruh itu, makruh yang kata perempuan iring jenazah, yang kata makruh ni jika. Dia ada kait. Jika tiada bercampur dengan lelaki ajnabi. Kalau tak campur. Ni kalau campur ikut dan ni, jadi haram balik lah. Bukan makruh dah hukumnya. Boleh faham dah? Maka jika bercampur dengan lelaki ajnabi. Ajnabi ni asing. Apa asing? Sah nikah. Tu orang panggil ajnabi.
Nah, kalau mahram tu haram nikah. Nah, ajnabi asing, lelaki yang asing. Apa asing? Sah nak nikah. Jadi kalau bercampur dengan lelaki ajnabi, maka haram perempuan mengiring jenazah. Jawab bagi jika tu. Maka haram perempuan mengiring jenazah. Jadi haram balik. Tapi kalau tak bercampur, tak apalah. Makruh je lah. Apa pun duduk kat kubur pun duduk asing-asing. Nah, perempuan dia duduk jauh sikit. Nah, lelaki duduk belah duduk pesah ni lah. Pesah mayat apa semua ni. Ni tak bercampur kau habis. Nah, perempuan tu ada tahun tu lelaki pun kalau lagi perempuan pula terjun dalam liang tu. Ni. Nah, jadi haram sungguh ni. Jadi tak bolehlah buat kerja gitu. Nah, kalau dia tak bercampur kau tak apa. Nah, makruh sajalah, makruh saja. Game perempuan dia pergi game perempuan saja. Tak apa. Tapi kalau yang kata haram tu bila dia duk bercampur. Tak ada beza lelaki dengan perempuan ni kira duduk sekali. Duduk sekali. Ni banyak hak duk berlaku lah zaman kita lah ni. Nah, banyak berlaku. Dia jadi penyakit aku. Nah, ni tak payah endemik lah ni. Nah, endemik. Tak payah penyakit ni. Dia banyak lah. Nah ni. Intaha, ambil dalam kitab mana ni? Sabil. Nah, sabil tu sabil al-muhtadin. Sabilul muhtadin. Panggil sabilal. Kalau orang pondok panggil sabilal. Tak hanya kitab sabilal. Sabilal tu sabilul muhtadin. Nah, karangan Syekh Arsyad Al-Banjari. Dia lagi lama daripada Syekh Daud. Syekh Arsyad Al-Banjari. Dia tua lagi daripada Syekh Daud. Syekh Daud Al-Fatani tu. Ini bagus jugalah. Kitab dia kitab Jawi ya. Sabilal Muhtadi ni kitab Jawi. Ada sejilid ya. Sejilid tapi 2 juzuk. Eloklah. Buka Shopee tu. Beli malam ni. Tak verdik lah dalam 20 lebih gitu lah. Dulu ni 20 ringgit tu. Lah ni mungkin mahal sikit 25, 26 gitu je. Mahal kitab sulam kita lagi. Lagi dia kata lagi, dan sunat lelaki yang mengiring jenazah itu. Sunat lelaki hak mengiring ni dia ikut pi sama tu lah. Hak ikut pi sama tu. Bukan mesti duduk tanggung jenazah tu. Tak. Nah, hak ikut pi ke kubur tu. Nah, sunat lelaki yang mengiring jenazah itu berjalan dahulu daripada jenazah. Dia jalan dulu. Dia pi dulu. Nah, sunat dia duduk. Dia dululah. Nah, jenazah ni kemudian. Sunat begitu. Nah, tapi hak kalau duk tanggung tu kalau dia pi dulu nak tanggung mana hak. Tertinggal jenazah. Semua pakai nak ambil sunat ni. Semua pakai pi tinggal jenazah. Dia bertamai ni rilah. Nak mai mana kawan matilah. Jadi kalau kita nak iring ni, kita pi dulu. Potong van tu. Potong van tu. Depan main lambat sikit. Sunat dia pi dulu daripada jenazah. Dan sunat tak kala bawa jenazah itu, tak kala bawa jenazah tu, duk bawa jenazah tu, sekalian yang menanggungnya jenazah, hak ni hak duk tanggung jenazah. Lah ni tak tanggung lah, kita tak dalam van tak kira hak duk bawa van tu. Kali ni masuk ni. Dan mengiringnya jenazah hak pi sekali tu. Hak tanggung hak duk bawa jenazah tu ni hak iring ni. Hak iring ni hak ikut nak pi sama ke kubur tu. Sunat mana? Jangan bercakap-cakap, jangan duk sembang. Ni tanya Malaysia gina Malang dengan Vietnam. Duk tanya hak tu lagi. Jadi tak payah duk sembang lah. Jangan bercakap-cakap sengat lah. Masing-masing diam. Sengat sunyi lah. Jangan buat tenenet hak tu rih rendah tu rih. Kawan tu mati lah. Mereka menari pula. Jadi dia tahu lah.
masing-masing diam, duduk sengak lah, serta berfikir. Diam tu berfikir samalah tafakur. Nah, tafakur. Fikir mana? Nak fikir apa ni? Nah, bukan fikir bab nak makan apa. Bukan fikir bab harta, dia tinggal harta apa. Tapi fikir mana? Fikir akan mati. Nah, fikir matilah. Nah, kita duk iri ni, aku ni perasan dia ni dengan aku ni sebaya je. Nah, hari ni dia pi boleh jadi aku pun tak lama kot. Ya, kita fikir. Nah, fikir mati dan binasa dunia. Fikir kata dunia ni binasa. Dunia ni akan punah. Nah, jadi tu hakikat dunia. Hakikat dunia dia kena binasa. Nah, akhirat dia kekal. Jadi fikir itulah. Nah, sebab tu dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Aksiru min zikri hadimil lazzati. Nah, perbanyak oleh sekalian kamu. Aksiru, hendak perbanyak oleh sekalian kamu. Min zikri hazimil lazzat, daripada mengingati yang memutus kelazatan. Nah, hak memutus kelazatan ni apa dia? Mati ya. Nah, kita duk seronok dunia, putih seronok dunia tu. Nah, benda apa? Matilah. Mati yang memutuskan seronok dunia. Jadi bila kita ni, Nabi suruh kita fikir tentang mati tu banyak. Sebab apa? Fa innahu yumahhisuz zunuba. Fa innahu yumahhisu az-zunuba. Maka sesungguhnya mengingati mati itu yumahhisu, mensedikitkan az-zunuba, akan dosa. Dia akan mensedikitkan dosa. Nah, dia akan mengurangkan. Kita nak buat dosa pun rasa tak berani kita. Nah, risau juga. Dah duk ingat kata boleh jadi aku dekat, boleh jadi esok nak mati. Tak boleh jadi tengah-tengah duk buat dosa tu mati. Nah, kena tak dan taubat naya ni. Jadi dia akan mengurangkan. Kita nak buat dosa tak ni? Wa yuzahidu fid dunya, wa yuzahidu fid dunya, dan menzuhudkan, dan menzuhudkan pada dunia. Menzuhudkan ni kita kuranglah nak berpegang dengan dunia tu, kurang dah. Hati kita ni tak takluk dah dengan dunia, pasal kita nak kena tinggal. Kita tahu benda ni tempat nak kena tinggal. Bukan kita tempat kita nak duduk terus. Jadi dia akan zuhudlah kita ni dengan dunia. Hati kita ni tak bergantung dah dengan dunia. Ada tak ada sudah. Macam itulah. Habis. Jadi banyak fikir akan mati. Kalau apa, ulama-ulama tasawuf sendiri pun, di antara Habib Abdullah Al-Haddad, Imam Ghazali, jadi mereka ni pun duk suruh kita ni tafakur. Di antara benda yang apa, menakutkan kita ni untuk buat dosa, tafakur bab mati ya. Boleh tengok dalam risalah Muawanah ataupun Simarul Jannah. Dalam kitab Simarul Jannah tu, dia Habib Abdullah Al-Haddad ni dia susun beberapa benda. Kalau kita ni nak jatuh sangat dalam maksiat tu, kita ni kira nak buat maksiat ni, ada beberapa benda, beberapa peringkat untuk kita tafakur supaya kita ni berhenti daripada buat maksiat tu. Di antara dia tafakur tentang mati. Berfikir tentang mati. Kita nak kena mati. Hak ni di antara ubat yang nak bagi berhenti maksiat tu lah. Kalau kita fikir enggak mati tak boleh pi juga, kira nak buat juga. Pi menerak kat tanah ni. Pi menerak kat tanah. Pi duduk kat tanah tu, tok muka tuan tu, menerak tu, fikir tengok. Ni aku nak kena masuk lubang tanah. Tak pun pi tengok kubur ni. Perasaan berhenti tu maksiat. Berhenti tu. Habis. Jadi berfikir akan mati, bertafakur. Tafakur ni fikirlah. Tafakkara yatafakkaru tafakkuran. Tafakur, berfikir. Dan makruh, riuh-riuh. Makruh dubak riuh-riuh, ingat-ingat. Makruh.
Dan jikalau rayah makruh tu, dan jikalau dengan zikir, walaupun zikir sambil duduk berjalan pi tu, buka radio van pula, la ilaha illallah, nah buka pula apa, qasidah pula, nah makruh duk buat ingat-ingat tu, nah tak kena tempat lah, nah tak kena tempat, nah makruh duk rendah tu. Rayah pada kata makruh dan jikalau dengan zikir, walaupun dengan zikir atau baca Quran sekalipun, nah walaupun dengan baca Quran sekalipun duk rendah gitu, derah-derah macam tu jadi makruh balik. Makruh. Sunat kita diam saja, iring tu kita diam. Fikir tentang mati ni, kita nak kena mati macam ni jugalah. Nak kena masuk dalam kubur macam ni jugalah. Nak kena tanam macam ni, nak kena kapan macam ni, semua macam ni. Fikir macam itulah. Habis makruh juga. Baru dia nak ada perubahan. Tapi itulah passion manusia, nafsu dia kuat. Dia berubahlah sehari, lepas tu dia terlupa pula dah. Ni dia kena cari kerak sikit orang mati tu. Tengok tadi, orang mati ikut pergi kubur, tengok. Ikut pergi kubur, tengok. Lah dia berubah gitu lah. Lagi dia kata lagi, dan sunat tudung perusungnya. Perusung ni pengusung. Kalau bahasa lah ni pengusung tu lah. Pengusung tu. Dengan kain yang bukan sutra. Kain yang bukan sutra. Jadi kain lah. Tapi syarat dia bukan sutra. Kita tudung atas tu, syarat dia bukan sutra. Dia ada pengusung tu, dia ada khusus pengusung tu yang bukan keranda kan. Kalau ikut tu diri pengusung tu lah. Diri pengusung tu. Tapi lah ni dah orang letak keranda sekali pak buang tu kan. Ini tudung atas tu lah. Tudung atas. Dan haram dengan kain sutra, haram. Kalau kita buh kain sutra tu haram. Atau kain benang mah. Benang mah dah. Hak ni pun haram. Rayah pada kata haram tu, dan jikalau jenazah kanak-kanak sekalipun, walaupun jenazah tu jenazah kanak-kanak, tu pun tetap haram. Dan jikalau jenazah perempuan, ni rayah yang kedua. Dan jikalau jenazah perempuan sekalipun, atas kata Ibnu Salah. Ni pendapat Ibnu Salah, dia tak kira jenazah tu budak-budak ke, jenazah tu perempuan ke, hak tu haram. Tak boleh pakai kain sutra, tak boleh pakai kain benang mah, tak boleh. Dan kata Ibnu Qasim, ni ulama fiqh juga ni. Kalau dalam kitab dia kata Shimmim. Shimmim ni Ibnu Qasim ni. Ibnu Qasim ni. Dia orang panggil rumus. Dia dalam kitab-kitab kitab Arab lah. Kitab Arab ni banyak Shimmim, Mimra. Dia jenis buat ringkas gitu lah. Siapa dia Mimra ni? Muhammad Ramli. Kalau Syabra Malisi. Apa tahu dia punya ni ringkasan, tak ingatlah. Jadi dia kata apa? Kata Ibnu Qasim, bermula yang diiktimad oleh syekh tu. Bermula apa betul sikitlah titik tu. Dia kha tu. Bermula yang diiktimad, yang berpegang, dipegang lah. Oleh Syekh Ramli. Syekh Ramli dia iktimad kat mana? Dia pegang kat mana? Tudung perusung jenazah perempuan dan kanak-kanak dengan kain sutra dan kain benang emas. Harus tertinggal, harus pula lah. Harus tudung perusung jenazah perempuan. Kalau perusung tu perusung hak jenazah perempuan dan kanak-kanak, harus dengan kain sutra dan kain benang emas. Harus. Sebab apa? Kerana waktu hidup ni mereka boleh pakai benda ni. Kain sutra budak-budak boleh pakai, tak ada masalah apa. Budak-budak pakai kain sutra. Mah, budak-budak boleh pakai mah. Bukan dosa apa pun. Jadi bila boleh macam tu, maka dibolehkanlah. Ni atas pendapat Syekh Ramli.
Tapi kalau pendapat Ibn Salah dia kata tak boleh. Nah, tak boleh. Tak kira jenazah tu laki ke perempuan kan. Jadi royah awal tadi ni, royah pada kata haram tu, dan jikalau jenazah kanak-kanak sekalipun, orang panggil royah lil raddi. Dia nak rad pendapat yang membolehkan. Tu. Tu dia buat royah tu. Royah awal tu. Dan jikalau jenazah kanak-kanak sekalipun. Habis hang tu. Intaha dia ambil mana? I'anah. Nah, ambil dalam kitab I'anah Syekh Abu Bakar Syata. Nah, Sani juzuk yang kedua. Nah, kitab ni juzuk yang kedua, muka surat 115. Nah, kalau ada boleh cek lah. Nah, boleh cek. Tapi la ni I'anah ni saja pun dia macam-macam cetakan lah. Nah, Darul Nudarul ni, Darul Fikri, Darul Kutub Islami lah, apa balak, dia macam-macam cetakan. Jadi selalunya payah nak jumpa sama. Tapi kalau dekat-dekat tu ada lah. Cari dekat-dekat. Lepas tu kalau jauh sangat pun cari masalah tu. Masalah apa, Kitabul Janaiz. Cari dalam tu. Payah kita nak cari, nak sama dengan muka surat hak musannaf ni 115 ni payahlah. Dia kitab lama dulu ni. Nah, kitab I'anah kalau hak dulu tu jenis tulis apa, kod tepi tu dia tulis kod tepi tu Fathul Mu'in, lepas tu dia buat kotak dalam tu I'anah macam Muniatul Musalli. Macam tu. Mampus Nah, kitab tu ada lagi jual tapi banyak orang tak mau nak beli. Orang lah ni tak mau beli, susah. Susah. Duduk dalam tu tak ada perenggan Allah. Teruk nak baca. Lagi dia kata lagi faslun fi dafnil mayyiti. Nah, faslun fi dafnil mayyiti dia terjemah fasal pada menyatakan tanam mayat. Jadi hak ni nak cerita pula bab tanam mayat pula. Nah, tanam mayat. Jadi bab semayang tu dah selesai dah. Nah, dah semayang dah selesai dah, nak buat apa? Nak pi tanam pula. Nah, macam mana kita nak tanam mayat? Ni kira ingat dalam ni fasal, boleh kata fasal yang terakhir ni. Nah, fasal yang terakhir dalam Kitabul Janaiz. Dia tak banyak lah. Dia kata apa? Bermula, pi sikit. Dia kata bermula wajib tanam mayat itu. Wajib tanam mayat itu bila? Kemudian daripada dimandi akan mayat. Lepas kita mandi lah, baru wajib tanam. Dan kapannya mayat? Nah, dah kapan lah? Dan disemayang atas mayat tu. Dah kita mandi kapan semayang, maka wajib kita kena pi tanam mayat tu. Maka jika ditanamnya mayat tu, bila? Sebelum mandi akan mayat. Kita tak mandi lagi, tanam terus. Tanam terus. Bukan syahid apa lah. Orang mati biasa ni, tanam terus. Atau ditanamnya mayat tu tiada menghadap kiblat, ataupun kita tanam tu tak menghadap kiblat. Nah, kalih kita dah. Kalih tok kot ni lah. Dia ni kan duk main surau pun. Duk kira kot tu pula dah. Nampak gitulah. Jadi dia kena bagi menghadap kiblat ke? Nescaya, jawab bagi jika. Nescaya wajib dibongkar akan mayat tu. Wajib kena bongkar balik. Wajib kena punggah balik lah. Wajib bongkar. Tu pun yang kata wajib pun kait. Ada kait lagi. Kait pada kata wajib tu. Wajib tu jika. Kait. Syarat wajib tu jika belum busuknya mayat tu. Kalau tak busuk lagi. Tapi kalau dah busuk dah hak tu, haram kita nak bongkar lah. Tak boleh bongkar. Dia hanya ada juga masalah-masalah yang mayat dah busuk tapi wajib kena bongkar juga. Ada juga masalah macam tu. Tapi kalau takat masalah dia ni tanam tu tak menghadap kiblat, ataupun kita tak mandi lagi, kita pergi tanam dah. Tak mandi lagi terus tanam, ataupun tanam tak menghadap kiblat. Hak ni wajib bongkar tapi dia ada kait kalau tak busuk. Kalau busuk dah mayat tu, kita kena tanya hak orang reti lah. Orang reti ni dia tahulah kalau 2 hari 3 hari ni busuk lah.
mayat ni busuk lah. Jadi tak boleh bongkar. Tapi kalau baru lagi tadi, tengah hari tadi baru tanam. Nah, dia tak ni kalau terang ni tak bau apa lagi ni. Nah, jadi boleh kita wajib kita kena pergi bongkar lah. Kalau untuk masalah ni. Orang yang tahu tu lah. Orang yang tahu masalah ni dia kena bongkar lah. Kalau tak tahu pakat semua, tak tahu mandi ke tak lagi, tak tahu menghadap kiblat, tak tahu nak bongkar apa. Tapi orang yang tahu wajib dia kena buat. Wajib dimandi akan dia akan mayat tu. Wajib kena mandi. Dan kapan? Dah kita bongkar semua nak buat apa dah? Mandi dulu. Mandi akan dia akan mayat tu. Dan kapan? Lepas tu kita kapan? Dan disemayang atas mayat, lepas tu semayang. Sebab dia kalau mayat tu tak mandi lagi, kalau kita pergi semayang pun tak terpakai lah. Sebab masuk waktu sembahyang mayat tu dengan mandi. Bila tak mandi lagi, mana masuk waktu lagi? Lepas tu kita sembahyang tak pakai lah. Dia kena mandi dulu. Lepas tu kena mandi, lepas tu kapan, lepas tu sembahyang pula. Dan ditanam dia akan mengayak tu menghadap kiblat. Lepas tu kita kena tanam bagi dia menghadap kiblat. Habis. Nanti kita mengajilah bab tanam. Lepas tu liang dia ada cerita. Liang macam ni nama dia apa dia. Tapi kita lah kan jenis pakai kanda dah. Kita tak pakai dah liang macam apa pecah belah tepi tu. Korek belah tepi pula kan. Ada liang macam tu. Ada hak korek tengah. Dia buat longkang tengah apa dah. Lepas tu tutup dengan papan kan. Dia buat ngam-ngam bagi orang mengiring tu boleh masuk lah. Ada liang macam tu. Nanti kita tengok. Kita tengok video mana atau dia pun pakai liang hak belah tepi tu. Brunei kalau tak silap. Kat Mekah pun masih dengan liang tu lagi kan. Kita kat sini pakai kanda terus. Nabuh terus kanda tu. Tak apa jugalah. Cuma nak tanya dalil hadis lah. Habis yang tu. Jadi dia kata lagi, dan jika sudah busuk mayat yang ditanam, kalau dah busuk dah. Dia kata jika sudah busuk mayat yang ditanam pula dengan tiada mandi dia akan mayat. Tak ada mandi pun mayat tu busuk dah. Kita pun lah 3 hari dah. Ni busuk lah ni. Kalau 3 hari ni bau ni. Atau tiada menghadap kiblat, atau atas dekat tiada mandi. Ditanam tu dengan tiada menghadap kiblat. Tanam dengan tak menghadap kiblat. Maka jawab bagi jika, maka haram dibongkar akan mayat tu. Haram bongkar mayat tu. Lepas tu nak buat apa? Wajib biar begitu saja. Wajib biar tu lah. Dah banyak hari ni busuk lah. Seminggu lah ni tanam. Lepas tu orang mahbab kata, aku kan mandi pun mayat tu. Pi dah. Jadi wajib biar lah. Tapi orang yang buat kerja tu tetap haram. Haram buat kerja tu. Haram tak mandi pun, lepas tu pergi tanam terus. Ataupun dia tanam terbalik. Terbalik. Tu tak boleh tak. Dia tak, dia ni mati dulu ni duk fly atas motor ni, jatuh accident ni. Menerak terus lah. Dia tanam menerak terus kan tu. Nak fly sangat, kita pergi fly dalam kubur ni. Sebab kerja gitu. Haram balik belah kita orang hidup ni. Habis. Lagi dia kata lagi, adapun jika ditanam mayat, kalau ditanam mayat kemudian daripada sudah dimandi dia akan mayat tu. Kita tanam ni lepas dah mandi dah. Mandi dah mayat tu. Dan menghadap kiblat, kiblat pun menghadap elok, tetapi belum dikapannya mayat. Kapan tak buh? Tanam terus gitu. Atau belum disemayang ke atasnya mayat tu, ataupun tak semayang pun. Tak semayang terus tanam. Ni aku kena, maka haram dibongkar dia akan mayat. Haram bongkar. Walaupun tak busuk lagi, tetap haram. Tak boleh bongkar ni. Kalau takat dia tak sembahyang ataupun tak kapan, tu tak boleh nak bongkar.
Dan jika belum busuk sekalipun, royah pada kata haram tu. Royah pada kata haram tu, dan jika belum busuknya mayat tu sekalipun, walaupun tak bau lagi. Mayat tak ada bau lagi, baru tengah hari tadi. Nah, cuma lepas abang kata yang kami ni tak buat tu semayang. Semayang pun tak, lepas tu kapan pun tak. Tetap tak boleh kita nak bongkar. Nah, tak boleh bongkar. Lepas tu nak buat aku mana? Hanya jika belum semayang ke atasnya mayat tu, maka wajib disemayang atas kuburnya. Kubur mayat wajib mayang kat kubur dia. Dekat kubur dia mayang lah. Bukan sembah kubur lah. Tak sembah kubur lah. Sembah Tuhan juga. Cuma semayang dekat tepi kubur tu lah. Habis hang tu. Adapun satu lagi perenggan ni. Apa habis bang, masalah dia awal-awal dia main masalah pelik-pelik gitu lah. Ni kalau masalah ni macam mana, nak kena bongkar tak kena bongkar, ni kena ingat lah. Kalau orang tanya ni, hantar ni, kalau tak ingat pun buka balik kitab ni, tengok balik, ni tak boleh bongkar ni. Adapun jika ditanam mayat pada bumi yang dirampas, bumi itu hak orang, dia rampas hak orang. Apa bumi yang dirampas? Bumi yang dirampas tu tak? Yang tiada redha oleh tuannya bumi tu. Tanah tu, tuan tak redha nak tanam tu. Kawan tak bagi tanah dia. Duk baik tanam pula kat tanah aku dia tak? Dia tak bagi. Tak bagi. Aku nak tanah harum manis ni. Yang pandai-pandai pergi tanam mayat siapa pula? Dia tak bagi. Atau ditanam pada bumi masjid. Bumi masjid ni tapak masjid tu. Tapak masjid. Jadi memang kawasan tu kawasan masjid lah. Memang masjid lah. Tapak masjid. Kalau masjid kan tak guna, depa tolak habis dah binaan apa semua ni. Tak ada apa dah, tinggal tanah ya. Tetap masjid. Tetap masjid. Bila dia jadi masjid tu, masjid itu, dia bukan boleh turun dah martabat dia. Kalau surau tak apa. Kalau dah dia start jadi masjid saja, kita korek pilah dalam mana duk masjid tu. Korek belah dalam orang, masjid juga. Mana hak turun dalam tanah tu pun masjid, hak naik pi ke udara tu pun masjid. Tu masjid. Bila kita dah wakaf tang tu, kita dah wakaf tu qasad untuk bina masjid tang tu. Tang bangunan, tang ombak bangunan tu, kita bina masjid, tang tu masjid, dia masjid sampai bila-bila. Ni sebab tu kalau kita korek pun, kita kata tang ni masjid. Masjid, kita korek tanah lebih ni. Piduk bawah ni. Korek buat lorong pergi bawah ni. Boleh iktikaf? Boleh. Tak ada masalah, dia betul masjid lah. Memang masjid dah bawah tu pun. Dia faham lah. Piduk iktikaf bawah ni. Kita buat lorong tu. Berhenti betul-betul masjid tu. Iktikaf tu. Cukup setengah jam mati lah. Udara tak ada. Mati dalam iktikaf. Orang tak tahu tak mati. Duduk tanah tu. Jadi tu masjid. Macam tu lah belah udara dia. Udara hak atas masjid tu. Dia punya atas tu semua masjid. Kita ni karamah. Terbang pun monti yang ni. Monti yang ni iktikaf lu. Monti betul masjid, atas masjid tu. Bumbung. Taklah pijak bumbung masjid apa. Atas udara dia. Boleh iktikaf? Boleh, tak ada masalah. Masuk masjid tu. Masjid. Monti duk terbang. Sila pula atas angin tu. Tok Wali kan. Tak tahu. Habis yang tu. Jadi dia kata lagi. Adapun jika ditanam mayat pada bumi yang dirampas, yang tiada redha oleh tuannya, atau ditanam pada bumi, pada tapak masjid, dan jika masjid itu sudah roboh, walaupun masjid itu dah roboh lah, tak ada lah, tak ada apa dah, ni tak ada, tinggal tanah lah. Dan tiada ada bekas-bekas binanya masjid, tak ada bekas bina dah sekalipun, walaupun sampai tahap macam tu, maka iaitu ditanam mayat tu pada bumi hak dia rampas, hak tuan dia tak redha tanam dalam tanah dia tu, dan juga bumi masjid. Hak tu haram. Haram.
Tu haram hukum dia. Nah, masjid. Ni mayat tu bila dia reput nanti, habis najis habislah. Nah, masjid bukan boleh kita duk pibuh najis tak tahu lah. Nah, kena jaga sikit-sikitlah bila masjid ni. Tak boleh, haram hukum dia. Dan wajib dibongkarnya mayat tu. Wajib kena bongkar. Bawa tanam kepada tempat yang lain. Wajib kena bongkar, bawa tanam pi tempat lain. Royah pada kata wajib tu. Wajib tu sampai tahap mana ni? Dan jikalau mayat itu sudah busuk sekalipun. Walaupun busuk lah. 2 bulan dah tanam ni. Tetap wajib kena bongkar. Nak bongkar balik. Wajib dibongkar, ditanam tempat lain. Wajib bongkar, tanam tempat lain. Habis hal tu. Bermula sekurang-kurang tanam mayat itu wajib ditanamnya dalam satu lubang. Wallahu a'lam.